Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang sedia azali, Allah Ta'ala zahirkan, Allah Ta'ala jadikan kita bersama-sama sambung belajar atau mengkaji ilmu tasawuf khasnya dan ilmu agama yang lain awal. Seperti biasa kita mulakan dengan wirdul Imam Ali bin Abi Bakr As-Sakran daripada kitab Syawarikul Anwar dan kitab Barzanji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtajtu bidardillah tuluhu ma syaa Allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah. Amin. Surun sur Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تتروسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق أرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يجدع ولا في جبل يطلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, berusaha Tuan Pengerusi Masjid Nurul Hidayah Bandar Sri Alam yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Masjid, yang hormati barisan AJK Masjid, kasih tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pembacaan kitab Al-Jawharul Mahbub wa Munabbihatil Qulub bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani, permata pemberian yang indah dan menjaga segala hati yang lalai. Asalnya tulisan Jawi, dialih ke tulisan Rumi oleh Ustazah Nur Ain binti Abu. Bab yang ke-38 pada menyatakan kelebihan kubur dan segala huru-haranya.
dan dikendaki dengan kubur itu tempat yang ada mayat padanya. Bahasa Arab mayit, orang Melayu biasa sebut mayat. Dan jikalau di dalam perut binatang, dan jikalau di dalam laut sekalipun. Kalau satu orang dia meninggal dunia di dalam perut binatang, contohnya dimakan buaya, tak jumpa. Contohnya dimakan ikan paus, tak jumpa. Atau di dalam laut sekalipun, contohnya mati dalam kapal terbang terhempas dalam laut, tak jumpa, contoh kan. Itu dikira kuburnya jugalah. Bukannya maknanya dia tak tenang dalam kubur, dia tak kubur Ustaz. Kubur dia dekat mana dia, apa nama mayat dia tu. Sabda Nabi SAW, al-qabru rawdatun min riyadil jannati aw hufratun min hufarin nari. Artinya lebih kurang kubur itu, kata Rasulullah, satu kebun daripada beberapa kebun syurga, atau satu lubang daripada beberapa lubang neraka. Satu kebun daripada kebun syurga, ataupun apa nama ni, taman syurga. Jadi adalah nikmat-nikmatnya taman syurga. Kalau taman bunga, adalah bunganya, kecantikannya, keindahannya, wangi bunga tu, dan sebagainya lah. Kalau neraka pula, dia bukan neraka sepenuhnya, lubang. Jadi walaupun lubang sahaja api neraka, tapi api neraka tu panas. Ada lubangnya, rasalah bahangnya tu, panasnya tu rasa. Tak. Kata Sya'rani, bermula syurga yang ada padanya Adam, dan yang dibukakan bagi orang mukmin akan tokohnya yang ia lihat kepadanya, dan mengambil nikmat dengan barang yang di dalamnya, di dalam kuburnya, dan yang ada padanya segala roh orang mukmin, bukannya syurga yang besar, hanya ialah syurga barzakh, alam barzakh, alam kubur yang di atas Jabal Yakut. Kerana syurga yang besar itu tiada masuk akan dia manusia, melainkan kemudian dia boleh mati dan hisab, dah dikira-kira dah amalannya, dan lalu akan sirat. Lepas hisab dan sirat, barulah ada syurga yang besar. Dan tiada pula neraka yang dibukakan bagi orang kafir akan tokohnya, yakni lubang dindingnya di dalam kuburnya, dan yang ada padanya segala arwah. Arwah tu banyak roh, orang asi, orang buat maksiat, orang buat dosa. Itu bukannya neraka besar, hanya ia neraka barzakh, seperti mengatakan dia oleh ahli kasyaf, orang yang boleh nampak benda gaib, ahli kasyaf namanya. Kemudian dikeluarkan manusia daripada keduanya kepada syurga yang besar dan kepada neraka yang besar. Kata Syekh Suhaimi, dan yang muktamadnya, kedua-duanya itulah syurga yang besar dan neraka yang besar. Dan kalam Sya'rani itu menyalahi, tak sama bagi zahir Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Wallahu a'lam. Baik, itu keadaan kubur. Dan kata setengah ulama, paling ringan pun, paling tidak pun, kita boleh bayangkan kubur tu gelap dan sempit, muat-muat. Malah kalau amalan seseorang itu jahat, boleh jadi lebih sempit daripada muat-muat badan dia. Bukan 7 kaki panjang, 7 kaki lebar, 7 kaki tinggi lagi, malah disempitkan hingga tulang rusuknya berselisih, berceragah. Ya, macam mana rasa tu tak mati dah mati. Tak mati Ustaz, dah mati. Nak mati apa lagi? Memang rasanya tu berterusan sampai hari kiamat. Orang kiamat dah settle Ustaz. Kiamat dah settle. Kiamat berhenti sekejap. Sekejap tu tak tahulah berapa lama. Maknanya berhenti siksaan tu, dimatikan seluruh makhluk, dibangkitkan semula pula. Kemudian dihisab, kemudian titian sirat, kemudian penentuan lagi. Jadi sebelum kita masuk dalam kubur tu, itulah masa yang singkat yang diberikan untuk kita. Pertama, membetulkan
akidah kita, yang kedua membetulkan amalan kita. Dah betul, barulah perbanyakkan, pertingkatkan. Dengan kita akidah yang salah, amalan yang salah, kita tingkatkan, habis, tak guna. Sebelum ditingkatkan tu, pastikan akidah kita tu betul, amalan kita tu betul. Macam mana cara nak tahu betul tak betul? Dia punya sukatan dia tu pakai apa? Kalau sukatan mata pelajaran, boleh tengok buku teks. Kalau undang-undang negara, boleh tengok perlembagaan. Ini apa nama ni, undang-undang akhirat ni macam mana? Tak lain tak bukan kita belajar tentang ilmu tauhid, fikih, tasawuf. Belajar. Dan belajar pula dengan berkitab, supaya ilmu yang kita dapat tu, maklumat yang kita dapat tu confirm atau pasti, bersamaan, bertepatan, persis, saling tak tumpah dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik. Kata Syekh Suhaimi, dan kata setengah ulama, aku lihat akan Asim pada tidurku, nama satu orang lah. Kemudian daripada matinya 2 tahun, dia dah meninggal dunia 2 tahun. Ada satu ulama mimpi. Maka aku kata, tiadakah engkau sudah mati? Kau dah mati kan? Lebih kurang macam itulah. Katanya, bahkan memanglah dah mati lah. Kataku, maka di mana kau? Habis kau macam mana? Kat mana? Katanya, adalah aku demi Allah di dalam satu kebun daripada kebun syurga. Aku serta jamaah daripada sahabatku berhimpun kami tiap-tiap malam Jumaat, Khamis malam Jumaat, dan pagi Jumaat tu kepada Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Maka sampai akan kami segala khabar kamu. Maka kataku, segala jisim kamu dan segala roh kamu berkata, ya hayhata, yakni telah jauh bahawa ada kami dengan jisim. Telah binasa segala jisim kami, badan kami, dan hanya berjumpa roh dengan roh. Maka kataku, adakah mengetahui kamu dengan ziarah kami akan kamu? Katanya, kami ketahui dengan dia pada petang Jumaat, dan pada hari Jumaat sekaliannya, dan pada hari Sabtu hingga naik matahari. Tu orang dalam kubur dia tahu kita ziarah waktu tu. Kataku, betapa demikian itu, tiada segala hari yang lain. Katanya, kerana kelebihan dan kebesaran hari Jumaat. Tuhfatul Ikhwan, kitab Tuhfatul Ikhwan. Dalam kubur pun dia jumpa sahabat-sahabat dia, jumpa kawan-kawan dia, yang sama-sama dalam kebun syurga lah. Yang lubang neraka mana dia nak jumpa? Panas. Baik. Itu ke dalam kubur. Maka apabila ditanam akan hamba yang mukmin, berkata kubur itu baginya. Kubur tu cakap, marhaban wa ahlan. Bahasa Arab Ustaz? Bahasa Arab tapi kita faham lah. Yang tengok aku mau cakap tak faham. Marhaban masa hidup aku ada ikut marhaban. Hari raya biasa 16 bulan Syawal biasa buat. Aku tak miss tiap tahun kata. Bukan, di marhaban ni maksudnya selamat datang. Wa ahlan, ahlan wa sahlan, wa marhaban bikum, kan? Selamat datang. Adalah engkau terlebih kasih orang yang berjalan di atas belakangku kepadaku. Orang yang aku suka, kau orang yang aku suka. Maka diluaskan kubur baginya sepenglihatan mata. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Kubur tu yang dibuat panjang 7 kaki, lebarnya membawa kepada 3 kaki, tingginya tu membawa kepada 7 kaki je. Tapi kalau orang beriman, itu kata, bukan kata Aziz, kata Sudin. Sudin cakap itu kan. Tapi kalau orang beriman, kubur tu dia luaskan diri dia untuk orang beriman ni. Berapa luas? Sepenglihatan mata. Mana ada orang rumah kat dunia ni dia punya luas dia sepenglihatan mata. Biasa 22 kali 70 tu yang standard lah biasa. Kecil sikit 22 kali 65, besar sikit 22 80. Yang kaya adalah sikit kan, tapi tak adalah sepenglihatan mata.
Berapa luas rumah kau? Rumah aku sepenglihatan mata luas. Itu. Kaya betul. Baik, gaji Perdana Menteri pun tak dapat boleh tu. Baik, sepenglihatan mata kubur. Itu rumah kita yang terakhir tu. Syaratnya apa? Mukmin lah, jadi mukmin. Imannya betul. Kuat nombor 2. Kuat penting juga, iman kuat. Kena betul, iman tu betul. Macam nak cek iman betul tak betul tadilah. Macam tadi tu kan, ulang balik. Belajar, semak dengan kitab. Betul tak akidah aku? Dan sama tak dalam kitab? Kitab kata Allah pinjamkan kuasa bermakhluk, itu fahaman Mu'tazilah, fahaman sesat. Ada ulama Asy'ariyah kata orang Mu'tazilah ni yang berfahaman Allah pinjamkan kuasa bermakhluk ni, ulama Asy'ariyah kata tak kafir tapi ahlul bid'ah. Bid'ah dari segi akidah. Tak pernah Rasulullah dan sahabat berakidah Allah pinjamkan kuasa bermakhluk. Kitab sebut Aqidatul Najin. Kemudian apa nama ni, ulama Asy'ariyah Maturidiyah, Imam Abu Mansur Al-Maturidi kata kafir ajaran Mu'tazilah. Kenapa? Sudah menafikan sifat wahdaniyah pada sifat Allah. Allah Ta'ala tu Maha Esa, Esa pada zat, sifat, perbuatan. Segala sifat Allah, setiap satu sifat Allah itu tunggal, Esa, tak bercerai, tanggal daripada zatnya. Kalau Allah pinjamkan kuasanya bermakhluk, kuasa Allah dah bercerai tanggal, dah jadi dua, terpisah. Jadi dua pendapat ulama. Yang satu kata bid'ah, itu pun dah kira sesat juga. Yang kedua kata kafir, murtad. Alhamdulillah. Apa yang betulnya Ustaz? Yang betulnya kena belajar lah. Kuliah tauhidnya tak. Yang betulnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, bukan Allah pinjamkan kuasa bermakhluk. Nampak zahir, pandangan mata kasar, seolah-olah makhluk ni boleh buat pilihan sendiri, nak buat baik ke nak buat jahat, nak pergi masjid ke nak pergi stadium. Tak apa Ustaz, stadium esok. Alhamdulillah. Stadium esok Ustaz, hari ni stadium kosong. Alhamdulillah, boleh pilih. Tapi kat stadium pun ada musolla juga. Jangan tak solat, ya tak? Tapi itulah musollanya kecil lah. Dia bagusnya solat kat padang tu kan. Itu pembukaan macam Qatar boleh Ustaz. Ini setiap kali nak lawan main kat masjid kat padang susah juga Ustaz. Baik. Jadi sambung balik tadi, seolah-olah pada zahir pandangan mata kasar, seolah-olah makhluk tu boleh pilih sendiri dan boleh bergerak sendiri, buat baik atau buat jahat, beriman ataupun taat. Hakikat sebenar, kejadian sebenar, Allah yang tentukan satu orang tu dia nak buat jahat atau nak buat baik, dia nak beriman ataupun nak kufur. Dan Allah juga yang gerakkan anggota badan orang itu, makhluk tu, manusia, jin dan seluruh makhluk lah, untuk buat baik atau buat jahat. Itulah fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab itulah penting kita duduk kuliah Masjid Surau ni, salah satunya untuk ulang kaji. Kadang-kadang benda dah lupa 20 tahun lepas ni belajar. Yang surah agama itu tak masuk, yang ponting surah agama. Kena hari tu ustaz mengajar tauhid, contohnya ponting, bukan ponting, saya ada surat ustaz, dia surah kebangsaan, sukan, saya wakil sekolah. Bukan wakil sekolah, wakil rumah sukan. Belum wakil sekolah lagi, baru wakil rumah hijau, merah, kuning, biru kan. Jadi ada surat. Katalah kan, contohlah, tak cukup hari hari Ahad sampai Khamis sekolah agama punya minta cuti, ada surat. Hari Sabtu dah masuk sekolah darjah khas, Sabtu darjah khas, Sabtu cuti juga. Ini saya dah peringkat yang tu, masa tu saya darjah 1 sampai 6 saya wakil rumah sukan Ustaz. Sekarang saya dah wakil negeri, kan, Sabtu lawannya. Jadi cuti sekolah darjah khas. Contoh. Tak semua Jadi itu sebab penting kita ulang kaji lagi dan lagi, dan juga perdalami lagi dan lagi. Baik, sambung. Itu caranya, cara nak dapat kubur yang luas. Sebab
yang menentukan kita dapat jawab soalan-soalan dalam kubur tu bukan dengan hafalan, tetapi dengan yang pertama, keyakinan yang benar. Satu, keyakinan yang benar. Yang kedua, baru kuat. Dah benar dan kuat. Kalau kuat saja tapi salah, bahaya. Tak di jawapan. Macam sekolah, kan semua pernah sekolah kan. Jawapan tu mesti ada isi dan huraian. Kalau isinya betul, huraian tak ada, dapat lagi markah. Isi betul, huraian betul, dapat 2 markah. Isi salah, huraian tak payah cerita lah. Dah isi salah, kau hurai macam mana pun panjang 2 markah je. Dia jawab macam 20 markah huraian, tapi isi salah, kosong. Simple kan, benda tu simple. Jadi macam tu juga iman. Sebelum kita nak tingkatkan iman, usaha atas iman, kena pastikan kita usahakan iman kita tu betul seperti mana imannya Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Sunnah paling besar, sunnah Rasulullah SAW paling besar, akidah. Rasulullah tanamkan akidah pada sahabat tu 13 tahun kat Mekah. Nak masukkan dalam hati tu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memanglah ayat apa ni, 2 kalimah syahadah tu simple, tapi nak masukkan keyakinan pada Allah, keyakinan sifat-sifat Allah tu macam mana, itu 13 tahun. Baik, sambung jadi kuliah tauhid nanti sikit-sikit lah. Dan dibukakan baginya akan pintu syurga. Pintu syurga dah dibuka dah. Kita kalau masjid ni aircon kan, terbuka pintu, duduk kat pintu, dapat rasa sejuk dia. Dapat rasa sejuknya. Katalah masjid penuh kan, sembahyang Jumaat kan, tu berebut juga tu kat pintu tu, berebut juga. Pasal apa? Sejuk. Cuaca panas kan, dapat kat pintu berjadilah, dalam dah penuh. Lambat seminit habislah penuh. Jadi ini dibukakan pintu syurga. Dapatlah nikmat-nikmatnya sikit, bau-baunya dan sebagainya. Nampak berjaya Ustaz? Mungkin nampak sikit. Pintu dah buka, nampaklah. Habis tak boleh buat apa Ustaz? Tak tahulah, tak pasti. Sebab baru pintu je buka kan, belum boleh masuk. Tengok je lah. Baik. Dan apabila ditanam hamba yang kafir, tu yang mukmin. Yang kafir, yang fajir. Kafir itu tidak beriman pada Allah. Dan yang fajir ni yang berbuat dosa, buat maksiat, buat dosa. Yang ni yang fasik yang buat dosa. Berkata kubur baginya, kubur cakap juga, la marhaban wala ahlan, tak ada selamat datang kat engkau. Ya Allah, kubur cakap macam tu. Weh, apa kita rasa kita kalau kena halau dengan bini kita, macam mana rasa kan? Ini dengan kubur. Adalah engkau terlebih benci orang yang berjalan di atas di belakangku kepadaku. Kau orang paling aku benci sekali. Ya Allah. Fikirin, kalau manusia cakap macam tu kat kita pun, kita sedih pun ada, marah pun ada kan. Ini kubur cakap. Ya Allah, na'udzubillah min zalik. Orang lain lah, jangan kita. Contoh, saya bagi contoh kita. Orang lain lah, seseorang. Maka dipicikkan, disempitkan kubur atasnya hingga masuk tulang lambungnya, tulang perutnya, tulang rusuk lah, berlaga-laga. Adalah Nabi SAW mengisyarat dengan jarinya dengan memasukkan setengah akan setengahnya. Macam ni. Kita punya rusuk macam ni, dia masuk. Rasulullah buat contoh tu, siap masukkan jari setengah dengan setengahnya. Ya Allah, ya Rabbil Karim. Saya pernah tuan-tuan aksiden motor, patah satu tulang rusuk. Ya Allah, dia punya seksa. Dia sakitnya tu pasal apa? Dia mencocok jantung sikit. Rasalah sakit tu kan. Tapi doktor kata tulang rusuk ni dia tak boleh letak besi. Tak ada tulang rusuk letak besi, tak ada. Awak kena dia akan cantum sendiri. Cuma sekarang ni awak nak bedah kaki, jantung tu kena, nafas ni kena 90. Dia ada 100%, 90% ke atas. Masalahnya tulang rusuk tu dah cocok, jantung nak
tak boleh habis 90, 50 je dah sakit. Kena berlatih lah. Oh, kena berlatih. Senang je kata. Berlatih. Tapi yang bagusnya berlatih sebab dia hospital kerajaan, maksud hospital Kajang. Banyak pula nurse praktikum. Ya, jadi dibagi semangat. Bagi semangat. Jadi kita pun semangatlah berlatih. Tarik nafas memang. Tu kan, tahanlah sakit, senyum dalam apa nama hati mungkin sakit tu kan. Jadi berlatih 1 hari 1 malam. Esoknya bila doktor itu nurse praktikum dah bagi semangat kan. Jadi doktor praktikum pula keliling tu kan, dia nak tengok boleh tak 90%. Saya hembus nafas habis-habis, kira-kira macam nak lemas lah kan. Habiskan nafas tu, diam lama sikit, semua dah lengok je. Tarik gitu kan. Macam orang apa lemas. Itu terus swab 90 lebih. Alhamdulillah boleh apa nama? Operate. Selamat. 3 hari je kat hospital tu. Lepas tu boleh balik JB. Baik, sambung. Dia maknanya nak cerita itu baru patah sikit. Hujung je patah satu. Tulang rusuk. Ini bukan patah, berceragah. Ya Allah ya Rabbi Karim, naudzubillah min dzalik. Ini jadi pengajaran untuk kita supaya jangan kita jadi orang kafir dan fajir. Naudzubillah min dzalik. Cara macam mana? Sama macam tadi. Belajar lagi dan lagi. Pastikan akidah kita betul, iman kita betul. Barulah kita tingkatkan. Baik. Dah sebut banyak kali tapi nak ulang lagi tak apa. Kan? Iman ni penting, macam juga padi, macam juga beras. Iman tu penting, tapi usaha atas iman lagi penting. Beras tu penting untuk makanan kita. Orang Melayu makan beras lah, makan nasi lah, maknanya daripada beras. Tapi usaha atas beras tu lagi penting. Tak ada orang tanam padi, tak ada orang proses padi jadi beras, proses beras jadi nasi, tu kita lah sendiri proses. Daripada padi jadi pada beras tu tak ada orang buat, macam mana nak makan? Jadi usaha ke atas beras tu lagi penting. Tapi ada satu lagi perkara lagi penting daripada usaha atas beras tu. Pastikan yang ditanam dekat ladang tu, dekat apa sawah tu, padi, bukan lalang. Kau tanam lalang, kau baja lalang tu tinggi, sampai masa tuai, apa yang dituai? Tak ada benda. Daun lalang, apa dah tuai ni? Daun aja lah, kosong. Tak ada beras langsung. Jadi usaha atas iman tu penting. Tapi ada usaha lagi penting daripada usaha atas iman. Pastikan iman tu betul. Pastikan iman tu bertepatan dengan yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Macam mana caranya? Kitab. Ini kitab Melayu, saya nak kitab Jawi. Ini Rumi, saya nak Jawi. Boleh bandingkan kitab Jawi. Kemudian kitab Jawi bandingkan dengan kitab Arab. Kemudian kitab Arab tu bandingkan dengan kitab yang besar. Kitab besar. Contoh kitab Tuhfatul Murid, kitab Baijuri, kitab-kitab Tauhid. Kemudian kitab-kitab tauhid itu dibandingkan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW dan ayat-ayat Al-Quran, daripada kitab-kitab tafsir, daripada kitab syarah-syarah hadis. Itu cara untuk kita pastikan betul iman kita. Panjanglah masa ni Ustaz. Ya, panjanglah masa. Macam mana kita nak pastikan sesuatu maklumat tu betul yang sampaikan kepada kita tu kan. Betul ke PM yang ke-10 sekian-sekian? Ya. Tahu dari mana? Tahu daripada berita, daripada maklumat yang sahih. Kalau maklumat tu bukan daripada sumber yang dipercayai, boleh sahaja hanya khabar angin ke tak? Dah memang confirm ada sumber yang dipercayai, sekian-sekian. Begitu juga agama, akidah. Baik, sambung. Cara paling mudah kita duduk kuliah berkitab, duduk kuliah berkitab. Kalau apa yang ada dalam kitab tu tak sama dengan apa yang kita percaya, kena buang ego lah. Ego tu kena buang. Kita nak selamat,
ni nak masuk dalam kubur, kubur selamat datang, itu ego kena buang. Ego tu kan menolong kita dalam kubur pun. Kita masuk kubur ni kan, mana aku punya ego kemarin? Ada ego tu nak nolong kita. Ni ego aku ni ada. Siapa berani ni? Malaikat datang, tak payah malaikat datang, bertabur dah egonya tu. Kita mati je dah hilang egonya. Tak ada dah. Ego apa ego? Aku dapat akidah ni tak sama dengan kitab. Aku dapat daripada orang ni, orang sekian. Aku lebih percaya orang ni daripada kitab. Ya tak? Hati-hati. Sebab yalah, orang kan ada buat silap, bukan Nabi. Dia pengarang kitab pun tak ada silap. Tak ada silap tu ustaz? Dia pengarang kitab bukan Nabi juga, ada silap juga, tapi boleh banding lagi. Boleh banding dengan kitab Melayu banding kitab Arab. Kitab Arab banding dengan syarah hadis, dengan tafsir Quran, boleh banding. Bila kitab tersebut dah disepakati oleh para ulama, insya-Allah lah tak ada salah. Dia penulis kitab tu, dia bukan Nabi, ada salah silap. Tapi tentang kitab yang dia buat ni, ulama dah sepakat tak ada silap. Nak cari silap mana lagi? Nak cari silap kenapa? Contoh hadis Bukhari kan. Kitab paling sahih selepas Al-Quran dan hadis ialah Sahih Bukhari. Itu kan Imam Bukhari tu kan bukan Nabi, ada salah juga, ada orang kata ada buat dosa juga. Tapi kitab yang dia buat tu, ulama dah sepakat kata tak ada salah. Dia mungkin ada salah pada bab lain. Tu kan. Kalau manusia ni cakap saja, cakap macam saya sendiri pun banyak kali juga imam tegur kan, imam salah Nabi tu kan, salah nama Nabi apa tu kan. Saya manusia biasa, ada tersalah cakap, ada silap. Tapi macam mana imam boleh tegur? Sebab dalam kitab sebut sekian-sekian kitab. Jadi kitab tu lebih diyakini, lebih sumber yang lebih dipercayai daripada orang biasa. Maknanya orang lah, manusia lah, walaupun dia ada pangkat, ada ilmu. Baik, sambung. Cerita pasal kubur ni memang berkait semua ni dengan tauhid. Baik, sambung. Dipicitkan termasuk tulang-tulangnya. Dan adalah Nabi SAW mengisyarat dengan jarinya dengan memasukkan setengah agar setengahnya, dan sabdanya, dikerasi baginya 99 ular. Orang kafir dan orang fajir buat dosa dalam kubur nanti, dikerasi itu maknanya disiksa lah oleh 99 ular. Seekor ular pun, ular kecil je, ular lidi. Saya pernah jumpa ular lidi dekat mana? Dekat kebun arwah bapa, kampung Rahmat Kulai sana. First time lah dalam hidup kan, bersemuka, mata bertentang mata dengan ular lidi. Meloncat, terbanjat saja. Allahu Akbar. Baik, Allahu Akbar sebut. Arwah bapa semua, kenapa? Ada ular. Datang-datang, ular lidi. Ular juga. Yalah, first time nampak ular depan mata kan. Biasa tengok kat zoo, besar pun, ular, beranilah. Ini tak ada jaring, tak ada apa oi. Warna hijau. Alah, besar jari kelingking je, panjang sikit lah sejengkal. Tapi dah namanya ular, panjang juga. Pahat buat mahat sawit tu terlempar, hilang mana. Baik. Ini 99 ular tuan-tuan, bukan satu, 99. Jikalau bahawasanya satu ular daripadanya menghembuskan nafasnya pada bumi, baru nafas, belum lagi bisa, nescaya tiada tumbuh suatu selama tinggal dunia. Satu tumbuhan pun tak akan hidup. Apa ular tu buat? Maka menggigit segala ular itu akan dia hingga hari kiamat. Ya Allah, dipatuk. Dipatuk. Ya Allah, 99. Jadi penting tuan-tuan, ada masa lagi, selagi kita belum dicabut nyawa, pelihara. Semak kita punya akidah, semak kita punya amalan. Amalan je sembahyang lah. Antara amalan kita yang wajib sembahyang. Semak sembahyang kita sah ke tidak sah. Kalau malu nak suruh orang semak kan, rakam
Sekarang semua orang ada handset. Budak kecil pun ada handset. Rakam sendiri punya sembahyang. Lepas tu tengok balik. Tapi kalau tak ada ilmu pun tak tahu. Okey je aku sembahyang. Kena belajar juga, tengok kitab juga. Berdehem-dehem dalam sembahyang membatalkan. Dalam kitab Sabilul Muhtadin, termasuk dalam arti berkata-kata berdehem-dehem dalam sembahyang membatalkan sembahyang. Kecuali untuk bacaan wajib yang tak dapat dibaca, melainkan berdehem baru dapat baca, maka tak kala tu tak batal. Ini kalau dah rukuk sami Allahu liman hamidah sujud Allahu akbar mana bacaan wajibnya tu rukuk, bacaannya sunat. Yang wajib tu perbuatan rukuk, i'tidal bacaannya sunat, sujud bacaannya sunat. Yang wajib, bacaan wajib pertama takbiratul ihram, yang kedua bacaan Fatihah, yang ketiga bacaan tahiyat akhir. Tahiyat akhir tu sampai mana? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Allahumma sholli ala Muhammad, itu selawat, dah masuk rukun yang lain. Rukun qauli lah, rukun bacaan. Itu wajib juga. Kemudian beri salam. Ini 5 je tempat kalau nak berdehem pun. Itu pun kalau sebab tak dapat nak baca. Tapi kalau boleh baca cuma lagunya, kalau lagunya tak sedap lah, tak boleh juga berdehem. Nak kena semak juga berdehem. Lagi apa? Sedawa. Kan? Sedawa kan bagus Ustaz. Cuba Ustaz kalau tak sedawa satu hari, tak biru muka kembung je perutnya tak. Memanglah itu kalau luar sembahyang. Dalam sembahyang kau sedawa, kembung sembahyang kau tu yang kembung. Maksudnya apa? Batal. Nak sedawa sebelum sembahyang. Ya tak? Tengah usolli, imam tengah usolli tu habiskan. Dah. Sembahyang nanti dah jangan. Kalau dia terkeluar sendiri tu tak ada masalah. Ini sengaja. Sengaja. Ada orang dia boleh buat macam tu. Saya boleh. Tak ada rasa nak sedawa, saya boleh sedawakan diri sendiri. Itu buktinya. Dah cukup. Dia saya. Ya. Batuk, asal hukum batuk bersin al-mu'tamad batal, tapi ada qaul dhaif mengatakan tak batal sebab benda tu tak sengaja. Tapi membatukkan diri batal. Yalah, gatal maknanya tak boleh tahan, tu tak apa. Ada kaul pendapat kata dibenarkan. Tapi yang mu'tamad batal. Walaupun tak sengaja benda tu kan. Menggatal tu batal lah. Membatukkan diri, itu batal lah. Jadi kita sangka baiklah kalau dia berdehem. Kalau sembahyang, contohnya sembahyang apa nama ni, bukan jahar, sembahyang apa? Sembahyang khafi, sembahyang apa yang perlahan suara kan, zuhur, asar. Kalau dia berdehem, kita sangka baiklah mungkin nak baca Fatihah tak boleh ni. Tapi selain bacaan wajib, kalau dia berdehem memang tak boleh lah. Kemudian kalau dia batuk, kita sangka baiklah ni batuk tak boleh tahan ni. Jangan kita tuduh pula. Baik, sambung. Jadi semak tauhid kita, amalan kita, ibadat kita. Dan telah meriwayat oleh Abu Ya'la dan Tabrani dan Ibnu Abi Dunya dan Abu Nuaim daripada Abi Al-Hajjaj At-Tamali berkatanya, sabdanya Nabi SAW berkata, kubur bagi mayat tak kala dihantarkan dia padanya, sayang engkau hai anak Adam. Apalah yang sayang engkau anak Adam? Kesian kau. Apalah yang menipu daya akan dikau dengan daku? Apa yang tipu daya sangat kat dunia ni sampai lupa akan aku ni? Ya tak? Banyak. Kalau cakap balik kan, banyak bu. Cakap kubur. Banyak bu. Dia duit, dia perempuan, dia itu, dia ini, dia jawatan, dia ini, macam-macam lah. Tiadakah kau ketahui bahawasanya aku rumah fitnah dan rumah gelap dan rumah seorang diri. Kau seorang diri, tak ada kawan-kawan apa semua, tak ada.
Best friend forever tak ada setakat ni. Yang kita apa, yang saya pernah jumpa best friend forever, kawan dia mati dia ikut sama, tak ada. Maknanya bukan best friend forever, best friend sampai akhir hayat saja. Forever tu sama namanya. Seorang diri. Dan rumah ulat, ya Allah, tanah tu banyak ulat. Apalah yang menipu daya akan dikau dengan daku. Kita ni berapa orang dah di keliling kita ni yang dah meninggal dunia. Ya, saudara kita, saudara mara kita, mungkin ada mak bapak, kawan-kawan. Boleh lupa lagi, kita pun akan menyusul. Tak kala adalah kamu lalu dengan daku berlenggang-lenggang. Lalu depan kubur, selamba aja. Kalau saya pergi Kopok tu kan, nampak. Biasa kubur, kalau dulu tanah rata kan ni, Masai tu kan bukit kan, nampak. Nampak. Takkan tak ingat, ya tak? Satu hari aku masuk situ nanti. Paling tidak, Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nanti aku akan menyusul juga. Doa, beri salam, doa. Maka jika Allah orang itu orang bahagia, dijawabnya dan berkata, ya. Adakah engkau lihat jika ada aku menyuruh dengan ma'ruf dan menegahkan yang mungkar? Maka berkata kubur bahwasanya aku tiba-tiba berpaling, atasnya hijau dan kembali tubuhnya nur cahaya, dan dinaikkan rohnya kepada Allah Ta'ala. Ini sabdaan-sabdaan Rasulullah ni maknanya segalanya benar. Menyuruh dengan ma'ruf, menegahkan yang mungkar, ajak kebaikan, menegahkan kejahatan. Nak tahu sesuatu tu baik, sesuatu tu jahat, macam mana? Belajar. Kita tak akan dapat tahu sesuatu tu baik ke jahat melainkan dengan belajar. Kalau kita tak belajar, tak rujuk kitab, takut-takut yang kita ajak kepada kebaikan tu, kita ingatkan kebaikan, rupanya keburukan. Yang kita tegah daripada kemungkaran tu, kita ingatkan kemungkaran, rupanya yang kita tegah tu kebaikan. Semuanya dengan ilmu, tuan-tuan. Kena belajar. Kalau dah belajar, saya dah belajar semua, Ustaz, ulang gaji. Ulang gaji, ya. Dan riwayat daripada Jabir, katanya bahawasanya adalah bagi kubur itu lidahnya yang berkata-kata ya dengan dia. Dengar orang dah mati yang tahu. Kita tak dengar lah. Kita kalau dengar insaf semua. Lalu pergi kubur tu kan, balik kerja. Kubur tegur kan, balik kerja di kubur. Kubur tu tanya kan, insaf semua. Baik. Mengenai siksaan kubur dan bersalah-salahan manusia, tak samalah manusia pada siksa kubur. Setengahnya orang dipukul akan dia oleh mungkar dan nakir. Bukan soal aja tau, dipukul hingga tenggelam ke bumi yang ketujuh. Ya Allah, dah lah kita tu dah 7 kaki dalam kubur tu, dipukul sampai tenggelam lagi. Maka dilontar akan dia oleh bumi kepada kuburnya, kemudian dipukul akan dia pula. Bumi yang ketujuh tu tolak balik ke atas, masuk dalam lubang kubur asal dia kan, dipukul lagi. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Itu salah satu siksaan kan. Jadi akan datang kita sambung lagi apa lagi siksaan kubur. Ini kisah-kisah benar, cuma kita tak nampak. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk tuan-tuan, dapat kita ambil iktibar dan insaf. Dan pengajarannya tak lain dan tak bukan, belajarlah lagi dan lagi, pastikan akidah kita, amalan kita benar-benar betul. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.